Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan yang Allah berikan. Selawat dan salam diutuskan buat junjungan mulia baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada petang ini kita nak sambung pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim. Kita telah tiba pada siri 269 pada riwayat 4906. Namun sebelum kita teruskan, kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada Fatimah Samsuddin, Nur Ahmad Darus, Sharifah Afridah, dan juga di ruangan TikTok ahlan-ahlan kepada Din Hassan, Kenopi, AF dan juga Ghazali serta semua sahabat-sahabat yang lain. Kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang al-imarah, pemerintahan. Kita telah tiba pada riwayat 3906 di mana Imam Muslim membawakan 3 hadis untuk tajuk berkenaan. Tajuk-tajuk ini dibawa oleh Imam Nawawi. Imam Muslim tidak membawa sebarang tajuk dalam kitabnya, namun Imam Nawawi punya susunan tajuk adalah antara yang diterima banyak oleh para ulama. Maka babu hurmati nisa'il muhajidin, bab berkenaan tentang kemuliaan para wanita al-mujahidin yang ditinggalkan oleh suaminya yang sedang berjuang, wa ismi, dan dosa man, seseorang yang khanahum, yang mengkhianati pada pejuang, fihinna, berkenaan tentang isteri-isteri mereka. Maka Nabi SAW memberi amaran bahawa dalam keadaan digalakkan untuk membantu ahli keluarga lelaki, ahli keluarga, isteri-isteri kepada lelaki dan juga kepada suaminya yang berjuang, maka dalam masa yang sama jangan berlaku khianat pada isteri-isteri yang ditinggalkan oleh para pejuang yang sedang berada di jalan Allah. 4906 baca sanad dia. Daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin, kemuliaan isteri-isteri orang yang berjuang pada jalan Allah, alal qa'idin, ke atas orang-orang yang tinggal daripada berjuang, kahurmati, adalah seperti kesucian ummahatihim, ibu-ibu mereka, wa ma min rajulin, dan tidaklah mana-mana lelaki, minal qa'idin, daripada kalangan mereka yang tidak ikut berjuang, yakhlufu, mereka tinggal untuk menjaga, rajulan minal mujahidin fi ahli, pada ahli keluarga orang-orang yang berjuang, fayakhunuhu, lalu mereka mengkhianati para pejuang, para mujahidin, fihim, berkenaan tentang ahli keluarga mereka, wuqifalahu, maka pengkhianat tersebut akan didirikan pada hari kiamat, fayakhudhu, maka pejuang yang dikhianati pada isterinya boleh mengambil min amalihi, daripada pahala amalan orang yang melakukan khianat tersebut, masya'a, apa yang dia mahu. Maka Nabi SAW bersabda, fama dhannukum, maka apakah pendapat kamu? Apakah maksud fama dhannukum? Kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga daripada awal tajuk bab ini, maknahu ma tadhunnuna fi raghbatihi fi akhdhi hasanatihi wal istikthari minha
fi dzalikal maqam ay la yubqi minha syai'an in amkanah. Maksudnya, kalaulah seseorang yang dikhianati itu diberi peluang, dia boleh mengambil apa yang dia mahu daripada amalan pahala orang yang telah melakukan khianat pada ahli keluarganya pada hari kiamat. Sabda Nabi, maka apakah pandangan kamu? Adakah orang tersebut akan tinggalkan satu pahala pun untuk pengkhianat tadi? Semestinya tidak. Dia akan ambil semua amalan, semua pahala orang yang berlaku khianat pada ahli keluarga dia. Maka sebab itu Nabi SAW memberi amaran. Dan ini banyak berlaku. Kadang-kala ada orang pada awalnya konon niat dia untuk membantu, untuk menolong. Tetapi sebenarnya untuk berlaku khianat, untuk merosakkan rumah tangga orang lain. Moga Allah pelihara. Dan ini dalam istilah hadis dipanggil takhbib. Man khabbaba, barang siapa yang melakukan perkara yang merosakkan hubungan suami isteri, maka ke atasnya laknat Allah dan juga para malaikat. 4907 kita tidak terjemahkan, begitu juga 4908. Maka maka kata Imam Muslim, wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Mis'ar an Alqamah bin Marsad an ibn Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna hadis Thawri. 4908 baca sanadnya terlebih dahulu. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang berlaku khianat terhadap ahli keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang di jalan Allah, maka dia akan didirikan pada hari kiamat. Lalu Allah akan berkata kepada pejuang yang keluarganya telah dikhianati, fakhudh, maka ambillah kamu min hasanatihi, daripada amalan-amalan baik, daripada pahala orang yang berlaku khianat tersebut, ma syi'ta, apa yang kamu mahu. Faltafata ilaina Rasulullah, maka Nabi SAW telah melihat, telah berpaling kepada kami seraya bertanya, fama dhannukum, maka apakah pandangan kamu? Dalam kurungan, adakah orang tersebut akan tinggalkan sedikit pun pahala pada orang yang telah berlaku khianat pada ahli keluarganya? Semestinya tidak. Dia akan habiskan pahala orang tersebut kesemuanya. Bab yang seterusnya berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang suquti fardil jihad, gugurnya kewajipan berjuang daripada orang-orang yang mempunyai keuzuran. 4909 baca sanad dia. Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan tentang ayat ini telah berkata, ayat yang ke-95 daripada surah An-Nisa. Maka pada awalnya ayat ini turun dengan firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. La yastawi, tidaklah sama keadaan, tidaklah sama pahala ganjaran. Al-qa'idun, orang-orang yang duduk dalam kurungan tidak ikut berperang. Minal mu'minin, daripada kalangan orang-orang beriman. Wal mujahidun, dia tidak akan sama dengan pahala orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, tak sama. Maka Nabi SAW telah memerintah kepada Zaid bin Thabit, faja'a bikatif, maka Zaid bin Thabit telah datang membawa tulang. Katif adalah tulang bahu. Orang dulu mereka tulis pada tulang, pada batu, pada pelepah pokok. Mereka, itulah peralatan yang mereka tulis. Maka Zaid telah membawa tulang untuk menulis ayat Al-Quran ini. Fakatabaha, maka dia telah mula menulis. Fasyaka ilaihi ibn Ummi Maktum, maka telah mengadu kepada Nabi SAW Abdullah bin Ummi Maktum dararatahu, tentang kesukarannya. Apakah kesukaran dia untuk ikut? Iaitu dia mempunyai kecacatan pada pandangan mata. Maka turunlah ayat ini di mana Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama pahala ganjaran. Al-qa'idun, orang-orang yang duduk tidak ikut berperang daripada kalangan orang-orang beriman, ghairu, kecuali, selain, ulil darar, orang-orang yang ada keuzuran. Maka orang-orang yang ada keuzuran walaupun dia tak ikut berperang, maka kata para ulama dia tetap mendapat pahala. Cuma Imam Nawawi pada baris yang kedua menyebut, walakin la yakunu thawabuhum thawabal mujahidin,
nama pahala orang yang tak ikut berperang walaupun ada keuzuran tidaklah sama 100% dengan pahala orang yang berjuang pada jalan Allah. Ballahum thawabu niyatihim, namun mereka akan beroleh pahala dengan sebab niat mereka. Terima kasih kepada yang beri gift, Salbiah Salih, Julie Nizam, kemudian Haziq Ampang dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua yang berada di ruangan TikTok dan Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terus yang selepas ni kita tak baca sebab lebih kurang sama. Qala Syu'bah baca. (4,910) yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Maka turunnya ayat, maka Abdullah bin Umi Maktum mengadu kepada Nabi yang dia tak boleh ikut berperang walaupun dia nak kerana ada kecacatan pada pandangan mata dia. Maka wabihi ilaihi qala wa hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Bishr an Mis'ar qala hadatsani Abu Ishaq an al-Bara radhiyallahu ta'ala qala lamma nazalat la yastawi al-qa'iduna minal mu'minin kallamahu Ibnu Ummi Maktum fanazalat, maka turun ayat pengecualian ghairu ulil darar, maka orang-orang yang ada keuzuran maka mereka tetap akan dapat pahala walaupun mereka tidak ikut bersama di dalam perjuangan di dalam mana-mana peperangan. Bab yang seterusnya hadis 4911, ada banyak hadis ini nak menceritakan bahawa subutu terjaminnya syurga lisyahid bagi orang yang mati syahid, kecuali nanti kita akan baca kalaulah dia berjuang kerana riak, kerana menunjuk-nunjuk, maka dia tidak akan dimasukkan terus ke dalam syurga. Namun terjaminnya syurga bagi orang yang melakukan pengorbanan pada jalan Allah sehingga dia mati syahid. Riwayat yang ke-4911. Terus Jabir radhiyallahu ta'ala telah berkata, qala rajulun, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi, aina ana ya Rasulullah, di manakah aku akan berada wahai utusan Allah, in kutiltu, sekiranya aku syahid, aku dibunuh. Maka Nabi SAW bersabda, fil jannah, di syurga. Maka lelaki ni bila dengar syurga, sahabat ni bila dengar syurga, para ulama hadis berbeza pendapat siapakah sahabat ini. Maka sahabat ini bila dia dengar syurga, apa dia buat? Fa'alqa tamaratin, maka dia telah meletakkan beberapa biji kurma. Kunna, yang mana kurma-kurma ini pada awalnya berada dekat tangan dia, dia nak makan. Tapi bila dia dengar kalaulah mati syahid masuk syurga terus, maka dia meletakkan kurma tadi. Summa qatala, kemudian dia telah berjuang hatta qutila, sehinggalah terbunuh, sehingga syahid. Wa fi hadits Suwaidin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, peristiwa ini berlaku pada peperangan Uhud. Uhud berlaku pada Syawal tahun yang ketiga Hijrah. 4912 baca sanad dia. Maka mana? Okey. Mana kau baca yang mana ni? Okey. 4912. Maka hadis ini nak menerangkan tentang ada seorang sahabat yang dia tak pernah solat, dia tak pernah zakat, dia tak pernah buat apa-apa. Bila Nabi SAW nak berperang, tiba-tiba dia masuk Islam dan dia pun ikut Nabi. Maka dia meninggal syahid, maka terus masuk syurga. Maka sebab itu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, telah datang seorang lelaki daripada Banu Nabi yang merupakan salah satu daripada kabilah Ansar. Maka beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Dia masuk Islam. Summa taqaddama, lalu dia telah maju dalam medan perang. Faqatala, dan dia telah berjuang sehingga syahid. Maka Nabi SAW pun bersabda, amila hadza yasira. Orang ini sangat sedikit amalan dia. Dia tak ada amalan yang lain. Sebab sebelum perang baru dia masuk Islam. Wa ujira kathirah, namun diberikan ganjaran pahala yang banyak. 4913 terus.
Maka hadis ini menerangkan tentang peristiwa Badar secara ringkas. Maka Nabi SAW telah menghantar seorang sahabat yang dikenali sebagai Busaisah. Busaisah. Namun kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pada baris yang ke-24, pada baris yang keempat, maka ada juga 4, 6, pada baris yang ke-6 ada juga yang menyebut namanya adalah Basbas, wal ma'rufu fi kutubis sirah, namanya adalah Basbas bin Amar. Maka dalam riwayat ini menyebut Busaisah, ada yang menyebut sebagai Basbas bin Amar. Dan sebenarnya ada lagi seorang sahabat yang dalam sebahagian riwayat sirah menyebut, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada juga yang menyebut nama yang lain. Maka ada beberapa orang sahabat dengan pelbagai riwayat yang Nabi SAW telah utuskan sebagai aina, sebagai mata-mata, sebagai spy. Yang zuru, mereka perlu untuk memerhatikan masana'at iru Abi Sufyan, apa yang dilakukan oleh rombongan perniagaan Abu Sufyan. Faja'a, maka dia telah datang kepada Nabi, wa ma fil baiti, dalam keadaan tidak ada di rumah Nabi seorang pun, ghairi, kecuali aku, kata Anas bin Malik, kecuali aku dan selain Nabi SAW. Maka tak ada siapa, yang ada Rasulullah, Basbas ataupun Busaisah, dan yang ketiga adalah Anas bin Malik. Qala la adri, kata Anas, berkata perawi, aku tidak pasti. Mastathna ba'da nisa'ih, adakah Anas bin Malik mengecualikan sebahagian isteri Nabi ataupun tidak? Maka dia tak pasti. Qala fahaddathahu hadis, maka Busaisah ataupun Basbas, dia telah menyampaikan kepada Nabi SAW sesuatu mesej tentang di manakah rombongan Quraisy berada. Qala, berkata perawi, fakharaja Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar, fatakallama, dan bercakap kepada para sahabat. Maka Nabi bersabda, innalana talibah, sesungguhnya kami mempunyai satu misi, sebuah misi. Faman kana dharu hadirah, barang siapa yang kenderaannya ada sekarang, falyarkab ma'ana, jom, hendaklah dia menunggang kenderaan dia dan ikut kami. Faja'ala rijalun, maka ada beberapa orang, yasta'zinunahu, mereka meminta izin kepada Nabi, fi zuhranihim, untuk mengambil binatang tunggangan mereka, fi ulwil Madinah, yang terletak di dataran tinggi Madinah. Dataran tinggi Madinah macam Quba dan perkampungan sekitarnya. Maka Nabi berkatalah, tak boleh, illa, kecuali man kana dhahru hadira, orang yang binatang tunggangannya ada di sini. Maka di sini Nabi SAW nak segera keluar daripada Madinah menuju ke Badar. Nabi tak nak terlepas rombongan Abu Sufyan. Tapi Allah atur kepada Nabi yang lain, Allah nakkan Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Sebab itu Nabi tak buat persiapan banyak pun, kerana tujuan asalnya adalah untuk mendapatkan rombongan perniagaan Abu Sufyan, bukannya lawan dengan tentera Abu Jahal. Dan itu yang Allah sebutkan dalam suratul Anfal, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika mana Allah menjanjikan kepada kamu yang kamu akan beroleh satu daripada dua kumpulan. Sama ada rombongan perniagaan Abu Sufyan, banyak keuntungan dia, ataupun tentera Abu Jahal, 3 kali ganda kekuatannya. Maka ini adalah berkenaan tentang Badar. Maka fantalaka Rasulullah, maka Nabi SAW telah bergerak bersama dengan para sahabat baginda, hatta sabakul musyrikin, sehingga baginda berjaya mendahului orang-orang musyrik Mekah menuju ke Badar. Waja'al musyrikun, dan telah datanglah orang-orang musyrikun. Di sini yang dimaksudkan adalah Abu Jahal, sebab Abu Sufyan tak ikut pun Badar, diikut jalan yang lain. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, la yataqaddamanna ahadum minkum ila syai'in, janganlah sesekali maju ke depan salah seorang daripada kamu kepada sesuatu, hatta aku anaduna, sehingga biarlah aku yang berada di paling hadapan. Nabi risau berlaku sesuatu kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Fadanal musyrikun, maka orang-orang musyrik telah menghampiri Nabi SAW dan para sahabat. Maka Nabi SAW pun ketika nak mula perang, Nabi bersabda, kumu, bangunlah kamu, ila jannatin, menuju ke syurga, arduhas samawat wal ard, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Qala, berkata perawi, yaqulu Umar ibn al-Humam al-Ansari, maka siapakah sahabat
yang mana dia bila dengar dia semangat nak masuk syurga. Maka berkatalah Umar bin Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jannatun, adakah syurga itu seluas langit dan bumi?" Maka Nabi bersabda, "Ya." Qala, maka dengan penuh gembira dia kata, "Bakhbah." Bakhbah adalah perkataan yang orang Arab ungkapkan bila gembira. Zaman kita mungkin seperti wah-wah ataupun bestnya ataupun seumpamanya, Masya Allah dan sebagainya. Maka dia pun berkata bakhbah, wah-wah, kerana terlalu gembira mendengar besarnya syurga. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Umar bin Humam, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhbah?" Apakah yang menyebabkan kamu mengucapkan perkataan bakhbah? Maka beliau pun berkata, "La, tidak wahai Rasulullah, wallahi demi Allah wahai Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha, kecuali kerana aku sangat berharap aku akan menjadi salah seorang daripada penghuni syurga." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Fa innaka min ahliha," maka sesungguhnya kamu adalah daripada penghuni syurga. Qala, berkata perawi, "Fa akhrajatu mayratin min qarani," maka Umar bin Humam telah mengeluarkan beberapa biji kurma daripada uncang kulitnya. Faja'ala ya'kulu minhunna, maka dia telah mula makan sebahagian daripada kurma tersebut. Thumma qala, kemudian tiba-tiba dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadza," sekiranya aku terus hidup untuk sehingga untuk menghabiskan akula tamarati, untuk aku menghabiskan makan beberapa biji kurma ini, innaha la hayatun tawilah, sesungguhnya itu adalah kehidupan yang sangat panjang. Maksudnya dia dah tak sabar. Sampaikan makan beberapa biji kurma pun dia dah tak nak, sebab dia nak segera masuk syurga. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Qala farama bima kana ma'ahu minat tamar, maka dia pun mencampakkan dan apa yang ada bersama dengannya daripada kurma. Summa qatalahum, kemudian dia telah berjuang melawan musuh, hatta qutilah, sehinggalah beliau telah syahid. Umar bin Humam radhiyallahu taala anhu. 4914 baca sanad dia. Maka aku telah mendengar ayahku ketika beliau berada bihadratil adu, ketika musuh telah hadir, musuh telah ada. Yaqulu, ayahku berkata, Nabi SAW telah bersabda, "Inna abwabal jannati," sesungguhnya pintu-pintu syurga itu terletak tahta zilalis suyuf, di bawah pedang, di bawah bayangan pedang. Nak menunjukkan bahawa dengan syahid maka terdapatnya syurga bagi orang yang mati syahid. Maka telah bangun seorang lelaki rasul hay'ah, lusuh keadaannya. Maka dia pun bertanya, "Ya Abu Musa, wahai Abu Musa," yang mana panggilan kepada Abdullah bin Qais, "Anta sami'ta Rasulullah, adakah kamu yang telah mendengar Nabi SAW bersabda begini?" Maka Abu Musa berkata, "Na'am ya." Qala, maka beliau telah berkata, "Faraja'a ila ashabihi," maka perawi telah berkata, maka lelaki ini telah kembali kepada teman-temannya. Maka dia pun berkata, "Aqra'u alaikumussalam," aku ingin untuk mengucapkan kepada kamu salam, dalam kurungan salam perpisahan, sebab dia nak berjuang sampai syahid. Summa kasara jafna saifih, kemudian sahabat ini telah mematahkan sarung pedang dia, sebab dia tak nak balik, dia nak berjuang sampai syahid. Fa alqahu, dan mencampakkan sarung pedangnya. Summa masya bi saifih, kemudian dia berjalan dengan pedangnya menuju ke musuh. Fa daraba bih, lalu dia bertempur dengan pedangnya, hatta kutila, sehinggalah dia terbunuh. Radhiyallahu taala anhu. 4915 baca sanad dia. Telah datang beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah datang beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Ani ba'ath ma'ana rijalan." Hantarlah bersama dengan kami wahai Rasulullah beberapa orang, yu'allimuna al-Qur'an wa sunnah, yang mana mereka boleh mengajar di kampung kami Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jumlah sahabat yang banyak, yang mana peristiwa ini dalam sirah dikenali sebagai peristiwa Bir Ma'unah, Telaga Ma'unah, kerana sahabat-sahabat ini telah dibunuh di telaga tersebut, kesemua mereka, kecuali hanya 2 orang yang selamat.
Maka Nabi pun telah menghantar bersama dengan kumpulan ini 70 orang daripada kalangan Ansar. Yuqalu lahumul qurra, mereka ini dikenali sebagai panggilan para qari, orang yang mahir dengan Al-Quran. Antara mereka adalah pakcikku, kata Anas, yang dikenali yang bernama Haram. Yaqra'una Al-Quran, mereka ini sentiasa membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bil-laili yata'allamun, dan mereka sibuk pada waktu malam mengajar dan belajar Quran. Wa kanu bin-nahari yaji'una bil-ma', dan mereka pada waktu siang suka berkhidmat bagi orang makan, dan mereka pada waktu siang yaji'una akan datang dengan membawa air, lalu meletakkan air itu di masjid untuk kegunaan umum. Zaman dulu mana ada paip, mana ada kemudahan kat masjid, maka mereka bawa air untuk kegunaan orang, untuk digunakan ambil wuduk, minum dan sebagainya. Wa yahtatibun, dan mereka mencari kayu api. Kenapa? Fayabi'unah, lalu mereka menjual kayu api tersebut. Wa yashtaruna bihi ta'am, dan mereka membeli dengan duit tersebut makanan untuk ahlus suffah, untuk mereka yang tinggal di masjid bersama Rasulullah. Walil fuqara, dan orang-orang fakir. Faba'athahumun Nabi, maka Nabi SAW telah mengutuskan mereka ilaihim, kepada kaum yang meminta untuk dihantarkan guru. Lalu Nabi hantar ramai 70 orang. Fa'aradu lahum, maka mereka telah mengkhianati para sahabat. Faqataluhum, dan mereka telah membunuh para sahabat qabla an yablughul makan, sebelum sempat para sahabat sampai ke tempat yang disebutkan untuk berdakwah tersebut. Faqalu, maka para sahabat yang nak dibunuh itu pun berdoa, Allahumma ya Allah, baligh anna nabiyana, sampaikanlah daripada kami kepada nabi kami, anna qad laqina, sesungguhnya kami telah bertemu denganmu ya Allah, faradina anka, maka kami telah redha dengan ketentuanmu ya Allah, waradita anna, dan engkau pun telah redha dengan kami. Qala, berkata perawi, wa ata rajulun harama, telah datang seorang musuh kepada Haram, pakcik Anas bin Malik, min khalfi, daripada arah belakang, min khalfi, fata'ana, lalu dia telah menusuk Haram, yang merupakan pakcik Anas bin Malik, birumhin, dengan tombak, hatta anfadhah, sehinggalah tombak tersebut menembusi badan Haram radhiyallahu taala anhu. Faqala Haram, maka berkatalah Haram, pakcik Anas, fuztu, aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat baginda, inna ikhwanakum, sesungguhnya teman-teman kamu, qad qutilu, mereka telah dibunuh. Wa innahum qalu, dan sesungguhnya mereka berkata, Allahumma ya Allah, baligh anna nabiyana, sampaikanlah kepada nabi kami, anna qad laqinaka, sesungguhnya kami telah berjumpa denganmu ya Allah, faradina anka, dan kami redha dengan kamu, waradita anna, dan engkau pun redha terhadap kami ya Allah. 4916 baca sanad dia. Maka seorang pakcikku, ini pakcik dia yang lain. Yang tadi pakcik Khal. Khal maksudnya pakcik sebelah emak. Adapun Am adalah pakcik sebelah ayah dia. Maka telah berkata pakcik daripada sebelah ayah Anas bin Malik, ketika lam yashhad ma'a Rasulillah, ketika beliau tidak dapat bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar. Fasyukka alaih, maka perkara itu menjadi berat ke atas beliau. Maka beliau pun berjanji, awwalu mashhadin, peperangan pertama yang syahidahu Rasulullah, minta maaf. Awwalu mashhadin, Badar adalah peperangan pertama yang disertai oleh Nabi SAW. Ghibtu anhu, namun aku tidak ada dalam peperangan tersebut. Wa in arani Allah mashhada, dan jika Allah menunjukkan kepadaku pertempuran yang lain, fiha ba'du ma'a Rasulillah, yang selepas daripada Badar bersama dengan Nabi SAW, la yarani Allah Ta'ala, nescaya Allah akan dapat melihat ma'asna, apa yang aku boleh untuk lakukan. Maksudnya dia berjanji, kalaulah dia dapat ikut perang yang lain, maka dia akan berjuang dengan penuh berani, sehingga Allah boleh melihat akan keberanian dia. Qala, berkata Anas, fahaba, maka pakcikku khawatir untuk mengatakan lebih daripada ini. Dia khawatir kalaulah dia tidak dapat memenuhi janjinya. Fasyahidah ma Rasulullah yauma Uhud. Maka pakcik dia pun nama Anas sebenarnya. Anas bin apa nama pakcik dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anas bin Nadar. Nama pakcik dia adalah Anas bin Nadar. Perawi ni namanya Anas bin Malik. Maka telah berkata Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey, qala, maka telah berkata Anas bin Malik, fahaba, maka pakcikku khawatir an yaqula ghairaha, untuk berjanji lebih daripada itu. Dia khawatir kalaulah dia tak mampu nak penuhi janjinya kepada Allah. Qala, berkata Anas bin Malik, fasyahida ma Rasulillah yaum Uhud, maka beliau telah turut serta bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Faqala, maka telah berkata Anas, fastaqbala Sa'ad bin Mu'az, maka dia telah menemui Sa'ad bin Mu'az. Faqala lahu Anas, maka telah berkata kepada Sa'ad bin Mu'az Anas bin Nadar, ya Aba Amar, wahai Abu Amr, aina, ke manakah kamu nak pergi? Faqala, maka berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata Anas bin Nadar, waha, alangkah wanginya lirihil jannah, akan bau syurga. Ajiduhu, aku dapat menghidu bau syurga, duna Uhud, di sebalik bukit Uhud. Qala, berkata Anas bin Malik, faqatalahum, maka pakcikku telah memerangi musuh, hatta kutilah, sehinggalah beliau syahid. Dan beliau ni syahid begitu teruk, luka penuh pada badan dia. Maka berkata Anas bin Malik, fawujida fi jasadihi, maka didapati pada tubuh badannya mempunyai bid'un wa thamanun, lebih daripada 80 luka. Luka yang disebabkan libasan pedang, wa ta'natin, disebabkan daripada tombak, wa ramyatin, disebabkan panah, lebih daripada 80 luka. Kesungguhan Anas bin Nadar dalam berjuang untuk mempertahankan agama Allah. Faqalat ukhtuhu, maka telah berkata saudara perempuan kepada Anas bin Nadar, iaitu Rubai' binti Nadar, fama araftu akhi illa bi banaihi, maka aku tidak dapat mengenali saudara lelakiku kecuali dengan melihat kepada ruas jarinya, maksudnya hujung jari. Itu je dapat boleh kenal dia. Dan telah turunlah ayat ini, iaitu suratul Ahzab ayat 23, firman Allah, rijalun, ada beberapa orang, sadaku, mereka telah jujur, mereka telah memenuhi apa jua yang mereka telah janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, maka ada di antara mereka yang telah memenuhi janjinya. Wa minhum man yantazir, dan ada di antara mereka yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, namun tidaklah mereka ubah sebarang perkara daripada janji mereka. Qala fakanu yurawna annaha nazalat fihi wa fi ashabih, para sahabat melihat ayat ini turun berkenaan tentang pengorbanan Anas bin Nadar, pakcik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Bab yang seterusnya, man qatala, barang siapa yang berjuang litakuna kalimatullah, tujuannya adalah untuk meninggikan kalimah Allah, maka itulah orang yang berjuang pada jalan Allah. Orang yang dia berjuang semata-mata nak meninggikan kalimah Allah, maka itulah orang yang berada pada jalan Allah. 4917 baca. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan kepada kami, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki Arabian daripada kalangan Badui, atan Nabiyya, dia telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada seorang lelaki yang tujuan dia berjuang adalah untuk mendapat harta rampasan. War rajulu yuqatilu liyuzkar, ada orang yang tujuan dia berjuang adalah untuk mendapatkan untuk dikenali, liyuzkar, untuk dikenali. War rajulu yuqatilu liyura makanah, dan ada orang yang dia berjuang bertujuan untuk dilihat kedudukannya. Faman fi sabilillahi, faqala Rasul, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang benar-benar berada pada jalan Allah? Sebab semua berjuang tapi niat yang pelbagai. Maka Nabi SAW pun bersabda, man qatala, barang siapa yang berjuang litakuna kalimatullah, tujuannya adalah supaya kalimah Allah a'la, adalah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, itulah orang yang berjuang pada jalan Allah. Kalaulah tidak orang lain, maka mereka berjuang dengan tujuan-tujuan peribadi. 4918 baca sanadnya. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, su'ila Rasulullah, Nabi SAW telah ditanya berkenaan tentang seorang lelaki, yuqatilu syaja'ah, dia berjuang
semata-mata nak menunjukkan keberanian. Wa yuqatilu hamiyah, ada orang pula dia berjuang kerana asabiyah, kerana kaum dia, kerana keluarga dia, kerana negeri dia semata-mata. Langsung tak ada kerana Allah. Wa yuqatilu riya'an, ada juga orang yang berjuang kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana Allah. Maka ketiga-tiga golongan ini, maka kata Abu Musa, orang tersebut bertanya, ayyu dzalika fi sabilillah, mana satukah daripada tiga ini adalah orang yang benar-benar berada pada jalan Allah. Maka Nabi SAW pun memberi jawapan, man qatala, barang siapa yang berjuang, litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimah Allah adalah kalimah yang tertinggi, maka dia adalah orang yang berada pada jalan Allah. Terus 4919. Yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. وبإليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة فذكر بمثله. 4920 baca sanad dah. Daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki sa'ala Rasulullah, telah bertanya kepada Nabi SAW anil qitali, tentang berjuang pada jalan Allah. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, ar-rajulu yuqatilu ghadaba, maka orang yang berjuang kerana marah. Dia berjuang kerana marah, bukan kerana Allah. Wa yuqatilu hamiyah, orang yang berjuang kerana asabiyah, kekeluargaan ataupun kenegaraan. Dan dia tak ada langsung niat pada Allah. Maka Nabi SAW pun telah mengangkat kepala baginda ke arah lelaki tersebut. Wa ma rafa'a ra'sahu ilaihi illa annahu kana qa'imah. Dan tidaklah Nabi SAW mengangkat kepala baginda kepada orang tersebut, kecuali orang tersebut bertanya soalan dalam keadaan berdiri. Dan Nabi duduk. Faqala, maka baginda pun bersabda, man qatala, barang siapa yang berjuang, litakuna kalimatullah, niat dia adalah untuk meninggikan kalimah Allah, maka orang itu sebenarnya adalah orang yang berada pada jalan Allah. Yang lain sebenarnya dia bukan berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang seterusnya, maka Nabi SAW mengingatkan, man qatala, barang siapa yang berjuang, tujuannya adalah lirriya, untuk menunjuk-nunjuk, wasum'ah, untuk mendengar pujian dan kata-kata sanjungan manusia, maka istahaqqan nar, dia adalah orang yang layak dan berhak untuk neraka. Maka Nabi SAW memberi amaran betapa kerasnya orang yang dia berjuang adalah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? 4921 baca sanad dah. Maka kata perawi iaitu Sulaiman bin Yasar, tafarraqa, telah bersurai an-nasu, orang ramai, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Dah habis dah kelas, dah habis dah majlis, maka orang ramai pun bersurai. Faqala lahu Natil, maka telah bertanya kepada Abu Hurairah seorang yang bernama Natil. Lihat pada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua, nama dia adalah Natil bin Qais al-Hizami al-Syami min ahli Palestin, seorang yang berbangsa Palestin. Dan beliau adalah tabi'i, dan ayahnya adalah seorang sahabat Nabi SAW. Maka Natil telah bertanya kepada Abu Hurairah, ayyuhas syekh, wahai tuan guru, hadisni hadisan sami'tahu, ceritakanlah kepadaku satu hadis yang tuan telah dengar daripada Nabi SAW. Qala, berkata Abu Hurairah, na'am, baiklah, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Maka hadis ini nak menerangkan ada 3 golongan amalan dia sangat besar. Sangat besar. Namun mereka ini melakukan amalan bukan kerana Allah, maka Allah tak terima amalan tersebut dan Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan setiap daripada kita. Maka beliau telah berkata, wahai tuan guru, ceritakan kepadaku satu hadis yang kamu telah dengar daripada Nabi SAW. Abu Hurairah pun berkata, na'am, baiklah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna awlan nas, sesungguhnya orang yang mula-mula yuqda, akan diputuskan hukumannya dan juga keadaannya pada hari kiamat, adalah rajulun, seorang lelaki yang telah disyahidkan, ustusyida, yang telah mati syahid. Fa'utiya bihi, maka telah dibawakan orang ini ke hadapan Allah. Fa'arrafah, lalu Allah telah mengingatkan kepada orang ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arrafaha,
maka orang syahid ini telah mengakui nikmat-nikmat tersebut. Dia kata, betul aku dapat nikmat ni. Maka Allah bertanya, fama amilta fiha, apakah yang kamu buat bila kamu dapat nikmat? Maka dia berkata, qataltu fika, aku telah berjuang kerana-Mu ya Allah, hatta stushhida, sehingga aku mati syahid. Maka Allah berfirman, kadzabta, bohong, walakinnaka qatalta, namun sesungguhnya kamu berjuang adalah untuk kamu dipanggil jari, berani. Faqad qil, dan telah dikatakan panggilan tersebut di dunia. Summa umira bihi, kemudian Allah memerintahkan untuk orang tersebut, fasuhiba, maka dia diseret pada wajahnya, hatta ulqiya finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Pada waktu itu Allah menghukum manusia dengan kelayakan maksiat dan dosa yang mereka ada. Jelas ke jelas? Terus warajulun. Dan ini moga Allah pelihara setiap daripada kita. Sabda Nabi yang kedua adalah seorang lelaki yang dia mempelajari ilmu, wa 'allamah, dan mengajarkannya, wa qara'al Quran, dan dia membaca Al-Quran, fa utiya bihi, maka dia akan dibawa di hadapan Allah, fa arrafahu ni'matan, maka Allah akan mengingatkan kepada orang ini nikmat-nikmatnya. Allah dah bagi ni, dah bagi ni. Fa arafaha, dan dia pun mengakui nikmat tersebut. Maka Allah bertanya, fama amilta fiha, maka apa yang kamu buat pada nikmat yang Allah bagi? Maka dia akan berkata, ta'allamtul Quran, aku telah belajar Al-Quran, wa 'allamnahu, dan aku telah mengajarkannya, wa qara'tu fikal Quran, dan aku telah membaca Al-Quran padamu. Maka Allah berfirman, kadzabta, berbohong, walakinnaka ta'allamtal ilma, namun sesungguhnya kamu mempelajari ilmu kerana kamu ingin dipanggil sebagai alim. Ini alim, tok guru, ilmuwan hebat, doktor dan sebagainya. Maka ada orang, maka firman Allah, engkau belajar ini adalah kerana engkau nakkan panggilan dan kemasyhuran. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa qara'tal Quran, dan kamu membaca Al-Quran, liqala huwa qari, supaya dia dikenali dengan panggilan, inilah qari, inilah orang yang mahir dalam Al-Quran. Faqad qil, dan engkau telah mendapat semua pujian tersebut. Summa umira bihi, maka Allah memerintahkan kepada orang tersebut, fasuhiba ala wajhi, maka dia diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya, sehinggalah dia telah dicampakkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga yang akan diseksa sebelum orang lain, warajulun, ada seorang lelaki yang Allah telah luaskan ke atasnya rezekinya, wa atahu, dan Allah telah memberikan kepadanya, min asnafil mal, daripada pelbagai harta, fa utiya bihim, maka dia telah dibawa di hadapan Allah, fa arrafahu ni'mah, maka Allah telah mengingatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, fa arafaha, dan dia pun mengakuinya. Qala, maka berkata, Allah berfirman, fama amilta fiha, maka apakah yang kamu buat dengan nikmat-nikmat ini? Qala, maka dia pun berkata, maka dia pun berkata, ma taraktu min sabilin, tidak aku tinggalkan satu jalan, tuhibbu an yunfiqa fiha, yang aku tahu engkau suka untuk dibelanjakan harta pada jalan tersebut, illa anfaqtu fiha, kecuali aku telah belanjakan harta pada jalan tersebut. Maka Allah berfirman, kadzabta, bohong, engkau bukan buat kerana aku, walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad, akan tetapi engkau melakukan ini supaya dipanggil dia adalah seorang yang jawad, pemurah. Faqad qila, dan telah dikatakan perkataan tersebut di dunia. Kemudian Allah memerintahkan dengan orang ini, fasuhiba ala wajhi, maka dia diseret atas muka dia, thumma ulqiya finnar, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, ini bukan amalan-amalan kecil. Syahid, orang yang belajar mengajar, dan juga orang yang bersedekah. Maka apabila tidak ada keikhlasan kepada Allah, yang ada adalah riak dan sum'ah, menunjuk-nunjuk kepada makhluk Allah, maka Allah akan menjadikan orang tersebut tidak dapat apa-apa daripada amalan dia. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ini semua adalah dalilun ala taghlizi tahrimir riba wa syiddati uqumih, dalil bahawa betapa beratnya pengharaman riba dan betapa beratnya hukuman bagi orang yang bukan riba, minta riak, betapa beratnya penegasan tentang haramnya riak, menunjuk-nunjuk, dan betapa beratnya hukuman bagi orang yang melakukan amalan dengan riak, menunjuk-nunjuk. Moga-moga Allah kurniakan kepada setiap daripada kita penyucian daripada sifat-sifat tercela
dan Allah kurniakan kepada kita akan ikhlas dalam melakukan apa jua amalan. Terus yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. وبه قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الحجاج يعني بن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس, telah bersurai orang ramai daripada Abu Hurairah, faqala lahu Natil Asy-Syami waqtasal hadits bimithli hadits Khalid ibn al-Haris. 4923 berkenaan tentang bayan penjelasan qadri thawabi, kadar pahala, man ghaza, seseorang yang berjuang, faghanima, lalu dia beroleh harta rampasan perang, wa man la yaghnam, dan orang yang dia berjuang dan tak beroleh harta rampasan perang. Adakah orang yang dapat harta rampasan perang, pahala perjuangan dia akan berkurang ataupun tidak? Maka sebenarnya akan berkurangan. Inilah riwayat 4923. Baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ghaziyatin, tidaklah mana-mana pejuang, taghzu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah, fayusibuna al-ghanimah, lalu mereka mendapat harta rampasan perang, illa, kecuali, ta'ajjalu, mereka telah beroleh awal, sulusai ajrihim, 2/3 daripada pahala mereka, minal ajri, apa, daripada pahala mereka, minal akhirah, yang sepatutnya dapat di hari akhirat. Maka seseorang yang berjuang, dia dah dapat bahagian dia dekat dunia, harta rampasan perang, maka 2/3 pahala yang sepatutnya dia dapat penuh dekat akhirat, dia dah kira dapat di dunia. Dan nanti di akhirat dia hanya tinggal 1/3 daripada pahala tersebut. Jelas ke jelas? Wa yabqa lahum ats-thuluts, dan berbakilah untuk mereka hanya 1/3. Wa illam yusibu ghanimah, dan sekiranya mereka tidak beroleh harta rampasan perang, tamma lahum ajruhum, akan disempurnakanlah untuk mereka pahala mereka di hari akhirat. 4924. Baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, ma min ghaziyatin, tidaklah mana-mana orang yang berjuang, au sariyatin, ataupun berada dalam sariyah, sariyah pasukan kecil, berbanding daripada ghazwah, pasukan tentera yang kecil, taghzu, dan mereka berjuang, berperang, fataghnam, lalu beroleh harta rampasan perang, wataslam, dan kembali dengan selamat ke rumah mereka, illa, kecuali, kanu qad ta'ajjalu, sesungguhnya mereka telah ta'ajjalu, mereka telah beroleh, apa, mereka telah beroleh awal, sulusai ujurihim, 2/3 daripada ganjaran pahala mereka. Wa ma min ghaziyatin aw sariyatin, dan tidaklah mana-mana orang yang berjuang ataupun berada dalam pasukan tentera yang kecil, tukhfi, kembali dengan tangan kosong. Tukhfi maksudnya tak dapat apa-apa harta rampasan perang. Wa tusabu, dan mendapat luka, illa tamma ujurahum, kecuali akan sempurnalah pahala mereka. Orang yang tak dapat apa-apa balasan di dunia, sempurnalah pahala perjuangan mereka di hari akhirat. Jelas ke jelas? Kata Imam Nawawi pada baris yang keempat daripada awal tajuk, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta maaf, pada baris yang keempat daripada awal bab, annal ghuzah, bahawa sesungguhnya pada pejuang, idza salimu, apabila mereka beroleh keselamatan, wa ghanimu, dan mereka beroleh harta rampasan perang, maka adalah pahala mereka sedikit berbanding daripada orang yang berperang dan tidak beroleh apa-apa. Jelas ke jelas? Terus baca. Hadis ni kita biasa dengar dan kita tak terjemahkan. Tapi hadis ini sebenarnya sangat-sangat penting di dalam banyak di dalam banyak perkara yang mana Nabi SAW bersabda, segala amalan itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkan. Baik niatnya, maka pahalalah dia dapat. Buruk niat dia, maka buruklah dosa yang dia dapat. 4925 kita tidak terjemahkan, kita akan baca.
Sebab kita dah baca hadis ni beberapa kali dalam dalam kitab hadis yang lain juga. Wa bihi la qala wa hadatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala hadatsana Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah ibn Waqqas an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Wa innamal a'malu binniyat, banyak mahzuf dia. Apakah maksud dia? Para ulama berbeza pendapat. Wa innamal limri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan beroleh apa yang diniat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. 4926. Yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama, cuma dia ada banyak sanad, maka rantaian perawinya panjang. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad ibn Rabi' ibn al-Muhajir qala akhbarana Layth tawil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Rabi' al-Ataki qala hadatsana Hammad ibn Zaid tawil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab yani Thaqafi tahwil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abu Khalid al-Ahmar Sulaiman ibn Hayyan tahwil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala hadatsana Hafsun yani ibn Ghiyath يعني ابن غياث ويزيد بن هارون تحويل قال وبه قال وحدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابن المبارك تحويل وبه قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد باسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخبر عن النبي. Maka hadis ini disampaikan ketika Umar bin Khattab berada di atas mimbar. Bab yang seterusnya berkenaan tentang, ada dua hadis di sini. Istihbab sunnah talabis syahadah, untuk minta mati syahid pada jalan Allah. Walaupun kalau tak dapat, maka sekurang-kurangnya dapat pahala. Maka sunnah untuk berniat untuk mendapatkan syahadah, syahid pada jalan Allah. 4227 baca sanad dah. Maka daripada Anas radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, man talaba syahadah, barang siapa yang mencari syahadah, mencari syahid, sadiqan, dengan jujur, dengan bersungguh-sungguh, dengan benar, u'tiyaha, maka Allah akan berikan kepadanya ganjaran mati syahid, walau lam tusibuhu, walaupun dia tidak mati kerana syahid, walaupun dia tak mati kerana syahid, tapi dia minta tu bersungguh-sungguh yang dia nak mati syahid, maka walaupun dia tak mati syahid, maka dia akan mendapat pahala mati syahid. Jelas ke jelas? Maka 4928 nak menerangkan, walaupun dia meninggal di atas katilnya, di rumah dia, bukan dekat medan pertempuran, tetap dia akan mendapat pahala syahid. Terus maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man sa'alallaha syahadah, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan jujur, dengan bersungguh-sungguh, dengan benar, ballaghahullah, Allah akan sampaikannya dalam kurungan pada hari kiamat, manazil syuhada, di tempat kedudukan para syuhada, mana tempat yang tinggi mereka. Sabda Nabi, wa in mata, walaupun dia meninggal dunia, ala firasy, di atas tilam di rumah dia, walaupun dia meninggal dunia di rumah, tetapi apabila dia benar-benar inginkan syahid, maka dia akan mendapat pahala dan ganjaran orang yang mati syahid. Jelas ke jelas? Bab yang seterusnya ada satu hadis berkenaan tentang zami, berkenaan tentang celaan orang yang meninggal dunia walam yaghzu, dalam keadaan dia tidak pernah berjuang, walam yuhaddis nafsa bil ghazwi, dan dia tidak pernah langsung mempunyai keinginan pada hatinya untuk berjuang. Maka kalaulah dia langsung tak ada keinginan, maka Nabi SAW memberi teguran kepada mereka. 4929 baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, walam yaghzu, tidak pernah berjuang, walam yuhaddis, dia tidak pernah terlintas, bihi, untuk berjuang,
nafsahu dalam hatinya. Mata. Lalu kalaulah dia meninggal dunia, matinya ala syu'batin min nifaq, di atas cabang-cabang kemunafikan. Maka seorang yang beriman, dia perlu ada niat untuk dia berjuang, mempertahankan agama Allah, mempertahankan kalamullah, mempertahankan utusan Allah. Dia perlu ada niat. Walaupun dia tak berjuang, maka dia tetap akan mendapat pahala. Bahkan kalaulah dia berniat untuk mati syahid, maka dia akan mendapat pahala mati syahid. Terus 4930 baca. Maka Imam Muslim membawakan dua hadis di mana Nabi SAW ada bersabda, seseorang man habasahu anil ghazwi maradun, seseorang yang penyakit ataupun keuzuran, habasahu menghalangnya, anil ghazwi daripada turut serta dalam perang, sawabi, maka dia tetap akan mendapat pahala. Kalau dia tak boleh keluar kerana keuzuran, maka dia tetap akan Jelas ke jelas? 4930 baca sanad dia. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala, kami pernah bersama dengan Nabi SAW di dalam satu peperangan. Dalam hadis yang lain menyebut, ianya adalah peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dalam peperangan Tabuk. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW bersabda, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, ma tidaklah, sirtum kamu menempuhi perjalanan, masiran sesuatu jalan, wala qata'tum dan tidaklah kamu merentasi wadian mana-mana lembah, illa kecuali kanu adalah mereka ma'akum sentiasa bersama dengan kamu, habasahumul marad, kerana mereka terhalang daripada turut serta disebabkan penyakit. 4931 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilay qala wadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah tatawi wa bi ilay qala wadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Waqi' tawi wa bi ilay qala wadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus kulluhum anil Amash bi hadzal isnad ghaira anna fi hadits Waqi' illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka akan turut sama beroleh bahagian dalam pahala sebab mereka tak ikut perang disebabkan adanya keuzuran. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan berperang di laut. Maksudnya angkatan tentera laut, kelebihan orang yang berperang di laut. 4932. Maka permulaan tentera laut adalah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada zaman Muawiyah. Ada yang sebahagian riwayat menyebut Uthman bin Affan. Maka bagaimana cara nak menggabungkan? Maka kedua-duanya betul kerana pada zaman Uthman bin Affan, Muawiyah telah menjadi gubernur di Syam. Jelas ke jelas? 4932 baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW kana yadkhul ala Ummi Haram. Nabi SAW kerap masuk menziarahi Ummu Haram binti Milhan. Siapakah Ummu Haram binti Milhan? Makcik kepada Anas, kerana Ummu Haram adalah adik-beradik kepada Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kenapa Nabi masuk rumah Ummu Haram? Maka siapakah Ummu Haram dengan Nabi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ittafaqal ulama, pada baris yang pertama daripada awal syarah pada tajuk ini, para ulama telah sepakat bahawa Ummu Haram adalah mahram Nabi SAW. Cuma mereka berbeza pendapat bagaimana. Maka Ibn Abdul Bar berkata, kanat ikhda khalatihi minar rada'ah. Maka Ummu Haram adalah adik-beradik, adalah makcik kepada adalah makcik susuan Nabi SAW. Wa qala akharun, ada yang mengatakan bal kanat khalah li abihi aw li jaddih, maka Ummu Haram adalah makcik kepada atuk Nabi SAW Abdul Muttalib, kerana Abdul Muttalib memang penduduk asal Madinah, memang orang asal Madinah, kemudiannya dibawa ke Mekah. Maka dia adalah makcik kepada atuk Nabi SAW. Berarti Nabi SAW adalah dia punya anak saudara. Terus baca.
Fatut'imuh, maka dia memberi makan kepada Nabi untuk Nabi makan, dan adalah Ummu Haram, isteri kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Fadakhala 'alaiha, maka Nabi masuk menemui Ummu Haram pada satu hari. Fa'at'amathu, maka Ummu Haram telah menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makanan. Thumma jalasat, kemudian Ummu Haram telah duduk. Tafli, membersihkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan, dia sikat dan sebagainya. Fanama Rasulullah, maka Nabi SAW telah tertidur. Summa staiqadha, kemudian baginda bangun dalam keadaan baginda tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, ma yudhikuka ya Rasulullah? Apakah yang telah menyebabkan kamu tertawa gembira wahai Rasulullah? Sabda Nabi, nasum min ummati, ada beberapa orang daripada kalangan umatku, uridu alayya, mereka telah diperlihatkan kepadaku, ghuzatan, mereka adalah pejuang-pejuang pada jalan Allah, yarkabuna sabajah hadzal bahri, mereka telah menaiki tengah-tengah laut ini. Mulukan, mereka adalah seperti raja alal asirah, di atas takhta, atau mislal muluki alal asirah yashukku ayyahuma qala faqultu ya Rasulullah. Ummu Haram pun berkata, wahai utusan Allah, doakanlah, mintakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku daripada kumpulan yang dapat berjuang di laut, yang dapat turut serta dalam peperangan di laut. Maka Nabi SAW pun telah mendoakan untuk beliau. Summa wada'a ra'sa, kemudian baginda meletakkan kepala baginda semula, lalu baginda tidur balik. Summa staiqadha, maka baginda bangun kali kedua dalam keadaan baginda tertawa. Qalat, berkata Ummu Haram, aku bertanya lagi, apakah yang menyebabkan kamu gembira wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW pun bersabda, nasum min ummati, ada beberapa orang daripada kalangan umatku, uridu alayya, mereka telah diperlihatkan kepadaku, huzatan, sebagai pejuang yang berada pada jalan Allah, kama qala fil ula, dan baki ini adalah lebih kurang sama seperti riwayat yang sebelum ini. Qalat, maka berkata Ummu Haram, aku pun bertanya kepada Nabi, ud'ullaha ayaj'alani minhum, doalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku daripada kalangan mereka yang berjuang di laut wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, anta minal awwalin, engkau termasuk dalam kumpulan yang pertama. Faraqibat Ummu Haram bintu Milhan al-bahra fi zamani Muawiyah, maka Ummu Haram telah menaiki kapal laut pada zaman pemerintahan Muawiyah. Fasuri'at an dabbatiha, maka beliau telah terjatuh daripada tunggangannya, hina kharajat minal bahri, ketika nak keluar daripada laut. Fahalakat, maka beliau telah meninggal dunia disebabkan luka dan kecederaan tersebut. 4933 dan 39 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Khalaf bin Hisham qala hadatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an Anas bin Malik an Ummi Haram radhiyallahu ta'ala anhuma wa hiya khalatu Anas qalat atana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala indana fastayqata wa huwa yadhhak faqultu ma yudhik ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Qala uritu qauman min ummati yarkabuna dhahral bahri kalmuluki 'ala al-asirah faqultu ud'u Allah yaj'alani minhum qala fa innaka minhum qala thumma nama fastayqadha aidan wa huwa yadhha fasa'altuhu faqala misla maqalati faqultu ud'u Allah yaj'alani minhum. Bila dia beberapa kali minta, wahai Rasulullah, doakanlah aku termasuk sebahagian daripada orang yang dapat berperang di laut. Maka Nabi SAW pun bersabda, anta minal awwalin, engkau berada pada kumpulan yang awal, kumpulan yang pertama. Maka berkata Anas bin Malik, fatazawwaja Ubadah bin Samit, maka Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah mengahwini makcikku. Faghaza, mereka berdua telah berperang di laut. Fahamalaha ma'ahu, dan Ubadah bin Samit telah membawa Ummu Haram bersama dengan dia. Falamma anja'at qurribat laha baghlah, ketika mereka telah tiba, maka dibawakan untuk Ummu Haram seekor bagal. Faraqibatha, lalu dia telah menunggang bagal tersebut. Fasara'atha, maka bagal tersebut telah menjatuhkannya. Fandangkat unuqaha, maka telah patah lehernya yang membawa kepada kematiannya. Fandangkat unuqaha, maka dia pun meninggal dunia. 4934, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad bin Rubih ibn al-Muhajir wa Yahya bin Yahya qala akhbarana Layth an Yahya bin Sa'id an Ibn Habban an Anas bin Malik radhiyallahu anhu khali Ummu Haram binti Milhan annaha qalat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman qariban minni thumma istayqadha yatabassam qalat faqultu ya Rasulullah ma adhaka
syakak. Qala nasum min ummati uridu alayya yarkabuna dhahra hadzal bahr al-akhdar. Cuma dalam riwayat ini menyebut lautan hijau. Lautan hijau, kata para ulama, maksud daripada lautan hijau adalah pantulan warna hijau yang ada pada laut pada keadaan yang tertentu. Maka laut hijau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thumma dhakarana wa hadithi Hammad ibn Zaid 4935. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr qalu akhbarana Ismail wa ibn Ja'far an Abdullah ibn Abdurrahman annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bint Milhan khalah li Anas fa wada'a ra'sahu indah. Maka Nabi SAW telah meletakkan kepala baginda di sisi Ummu Haram, dan baki hadis adalah lebih kurang sama dengan riwayat Ishaq bin Abi Talha dan juga Muhammad bin Yahya bin Habban. InsyaAllah kita akan sambung daripada riwayat 4936 pada jam 6.30 petang nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.